Wanita hari ini. Salam penuh inspirasi, Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton-penonton wanita hari ini. Tak kiralah di mana saja anda berada. Diharapkan anda yang sedang menonton kami ketika ini dalam keadaan yang baik dan sihat-sihat sejahtera. Tak kiralah mungkin anda menonton kami di atas talian, di kaca TV ataupun apa saja aktiviti yang sedang akan anda lakukan ketika ini. Mungkin ada juga yang sedang menonton kami ketika ini di rumah menguruskan anak-anak, ada yang di dapur sedang memikirkan apakah menu yang nak terus dikongsikan bersama seisi keluarga. Terima kasih diucapkan kepada anda kerana memilih kami Wanita Hari ini sebagai sajian inspirasi anda di tengah hari ini. Dan kita bercakap tentang aktiviti-aktiviti kekeluargaan, aktiviti-aktiviti bermanfaat yang boleh kita lakukan, kita guna pakai dengan waktu-waktu yang ada ini. Dan bagi di beberapa kawasan, mungkin hari ini anda juga memulakan tugasan bekerja di rumah. Tapi sebelum itu, ini juga nak terus dikongsikan kepada anda sebagai peringatan kepada diri kami dan juga penonton-penonton yang sedang menonton ketika ini. Walaupun saban waktu kita diberikan pelbagai maklumat dan juga informasi berkaitan wabak pandemik COVID-19 ini, suka juga ingin kami ingatkan sekali lagi yang mana kalau kita lihat semalam jumlah kes sebanyak 732 kes. Kalau kita lihat ada sedikit penurunan berbanding 4 hari lepas yang mana kes dilaporkan sebanyak 800 lebih kes. Dan ini juga merupakan satu kejayaan kepada diri anda semua yang mana anda telah pun berjaya mengawal diri dengan mengurangkan kes-kes positif pandemik COVID-19 ini. Ini juga kita nak ucapkan tahniah kepada petugas-petugas barisan hadapan dan juga kepada anda semua rakyat Malaysia yang telah pun mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan dengan adanya 580 kes yang telah pun sembuh semalam. Okey, dan kalau kita nak kongsikan juga kepada anda yang seperti kita katakan tadi, mungkin ada dalam kalangan anda ketika ini di kawasan-kawasan PKPB yang telah pun memulakan jadual ataupun aktiviti pekerjaan anda di rumah bagi kawasan-kawasan PKPB di Selangor, wilayah Persekutuan Sabah dan juga Kuala Lumpur, yang mana Menteri Kanan telah pun mengumumkan bahawa bermula hari ini 22 Oktober majikan harus membenarkan pekerja-pekerja untuk bekerja dari rumah. Jadi kita manfaatkan, kita buat kerja yang sebaik mungkin di rumah. Dan kami juga nak kongsikan kepada anda yang telah pun dikongsikan oleh Menteri Kanan kita semalam, yang mana bagi pekerja-pekerja di zon merah yang diharuskan untuk masih lagi pergi bekerja, swab test diwajibkan bagi pekerja-pekerja warga asing yang bekerja di sektor pembinaan seperti pengawal dan pengawal keselamatan. Turut diwajibkan untuk menjalani swab test adalah bagi mereka yang bergejala. Tetapi bagi pekerja di zon merah yang perlu bekerja di pejabat, mereka juga amat disarankan untuk menjalani swab test. Hal ini juga untuk memastikan pengesanan awal jangkitan COVID-19 bagi mengelakkan wujudnya kluster baharu di tempat kerja. Dan bercakap tentang swab test ini juga, atas saranan kerajaan, pihak majikan kami di Media Prima Berhad juga semalam telah melakukan ujian swab test ini ke atas 500 pekerja, yang mana ramai dalam kalangan kami yang bertugas sebagai petugas media ini masih lagi harus bekerja seperti biasa, menyampaikan maklumat dan juga informasi kepada anda semua. Dan sebenarnya ujian ini dijalankan dalam tempoh masa lebih kurang 2 jam, yang mana kami beratur mengikut penjarakan fizikal, SOP yang telah pun ditetapkan mengikut apa yang disarankan dengan melakukan ujian swab test ini. Dan mungkin ramai juga yang tanya kan, buat swab test ni sakit ke? Sebab ramai orang kongsikan di media sosial katanya sakitlah, perit dan sebagainya. Dan alhamdulillah rata-rata melalui pengalaman sendiri dan juga rakan-rakan mengatakan ia merupakan satu proses yang biasa, sekejap sahaja. Kalau kita mengikut arahan yang telah pun ditetapkan, insya-Allah proses yang sekejap ini tidak menyakitkan. Namun inilah yang kita nak kongsikan kepada anda, langkah-langkah dan juga persediaan awal bagi memastikan semuanya sihat, tidak bergejala dan mampu untuk melakukan tugasan harian. Okey, kita tinggalkan itu tentang COVID. Ada anda di rumah, walaupun di rumah, pastikan terus jaga diri, jaga insan-insan yang anda sayangi dalam terus sama-sama kita memerangi wabak pandemik COVID-19 ini. Okey, bercakap tentang kesihatan ni saya kira merupakan satu kekayaan yang sangat penting sekali. Sebab kata orang,
Kalau kita ada segunung intan ataupun permata, tetapi kalaulah tidak sihat, kadang-kadang itu adalah satu perkara yang mungkin menjadi perkara yang amat menyedihkan diri kita. Jadi kita daripada kecil sampailah ke dewasa harus sentiasa menjaga kesihatan kita. Ini nak kami kongsikan kepada anda. Setiap kali bulan Oktober, pasti mungkin ramai dalam kalangan anda yang telah pun biasa mendengar tentang Pink Oktober ataupun bulan kesedaran kanser payudara. Yang mana untuk makluman, kanser payudara ini merupakan kanser utama dalam kalangan wanita di Malaysia khususnya, yang mana satu daripada 27 wanita di Malaysia berisiko untuk menghidapi kanser payudara. Manakala menurut statistik pula, satu daripada 3 wanita yang menghidapi kanser payudara. Siapakah golongan-golongan yang bergejala untuk menghidapi kanser payudara ini, dan hanya adakah sebenarnya persoalannya? Mungkin dulu-dulu orang selalu ingat kalau kanser payudara ini hanya mungkin akan dihidapi bagi mereka yang telah pun berusia 50 tahun ke atas. Namun di Malaysia, kanser payudara ini juga banyak dihidapi oleh golongan muda yang belum mendirikan rumah tangga dan juga baru mendirikan rumah tangga. Hari ini kami nak kongsikan kepada anda tentang apakah jenis-jenis kanser payudara, siapakah yang berisiko, dan adakah pula harapan bagi mereka yang menghidapi kanser payudara ini untuk terus mendirikan rumah tangga, melahirkan zuriat, dan apakah rawatan terbaik untuk terus kita meneruskan kehidupan bagi penghidap kanser payudara. Ini semua dan banyak lagi nak terus kami kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton wanita hari ini. Jika berkesempatan ada sebarang persoalan, pertanyaan, anda boleh terus kongsikan di www.facebook.com/WHITV3. Kita nak berehat dahulu seketika. Pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Perasaan tidak kisah atau takut untuk membuat pemeriksaan lebih awal punca utama sebilangan wanita mengambil mudah tentang penyakit kanser. Kanser payudara adalah kanser yang paling kerap dihidapi oleh wanita di seluruh dunia. Menurut kajian Malaysian Study on Cancer Survival, nisbah risiko kematian akibat kanser payudara pada tahap 4 kepada tahap 1 adalah sebanyak 7.52 kali ganda lebih tinggi berbanding sebelum ini. Tambahan pula, kanser payudara juga boleh berlaku ketika wanita sedang melalui fasa kehamilan dan ia dikenali sebagai cancer in pregnancy. Namun begitu, kanser ketika kehamilan jarang berlaku dan dianggarkan kira-kira seorang dalam 1,000 wanita mengandung. Ada dalam kalangan wanita sukar menerima kenyataan mereka didiagnos kanser payudara ketika hamil. Kerisauan timbul sekiranya ia mampu merisikokan nyawa bayi. Ahli keluarga, terutamanya pasangan, memainkan peranan penting dalam memberi sokongan moral kepada pesakit untuk terus cekal meneruskan kehidupan seperti biasa. Persoalannya, sejauh manakah kesedaran masyarakat, terutamanya wanita, mengenai kepentingan mengambil tahu tentang kanser payudara? Bagaimana sebenarnya cara yang terbaik bagi pesakit kanser ini untuk mengendalikan diri mereka walaupun ketika hamil? Ini persoalannya, sejauh mana kesedaran kita terhadap kanser payudara ini. Sedangkan kita tahu saban tahun kita kadang-kadang kalau bulan Oktober ni memang ada banyak bulan kanser kesedaran, kempen-kempen kesedaran yang diberikan kepada kita. Tapi sejauh mana tahap kesedaran kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi tentang kanser payudara ini yang juga antara pembunuh nombor 1 wanita. Okey, kita hari ini nak bincangkan tentang topik ini bersama dengan 2 tetamu di studio. Di sebelah saya kita bersama dengan Puan Elia Sherwanti Ahmad. Apa khabar? Baik. Sihat Elia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak ceria Elia ya? Okey. Dan kita juga bersama dengan Dr. Mastura Mak Yusof selaku pakar onkologi klinikal daripada Subang Jaya Medical Center. Apa khabar doktor? Khabar baik, Fiza. Alhamdulillah. Sihat juga doktor ya? Yes. Okey. Kalau kita bercakap tentang kanser payudara ini, seringkali kita sebut kanser payudara, kanser dan sebagainya. Tapi kita ni, saya nak cakap tentang diri saya sendiri dan juga mungkin penonton-penonton, sejauh mana sebenarnya kesedaran kita dan apa yang kita tahu tentang kanser payudara ni sebenarnya doktor? Okey. Pada pendapat saya lah, okay, setiap tahun kita akan ada Pink October Month, which is kempen kesedaran mengenai kanser payudara, yang mana tujuan kempen itu adalah untuk meningkatkan kesedaran mengenai kanser payudara sebagai satu reason, satu sebab mobility lah, kesusahan kepada pesakit yang mengalaminya dan juga kematian ke atas pesakit yang mengalaminya. Jadi tujuan utama kempen itu adalah untuk menyedarkan kita supaya kita boleh buat langkah-langkah untuk
meningkatkan kesedaran dan juga melakukan langkah-langkah supaya kita dapat detect di awal, kita dapat kesan di awal. Jadi pengesanan awal kanser payudara. So next will be macam mana cara mengesan awal tu, which is saringan lah, ujian saringan seperti mammogram, ultrasound. Selain daripada tu, macam mana lagi untuk kita buat selain daripada melakukan saringan adalah selain dengan menyedari bahawa apakah faktor-faktor yang menyebabkan kanser payudara berlaku, jadi kita boleh elakkan ataupun kita boleh kurangkan. Okay? So ini sebenarnya merangkumi kesedaran lah mengenai kanser payudara yang kita sepatutnya tahulah. Tapi ada beberapa perkara yang kita mungkin tak tahu, yang mana macam contoh, kanser payudara berlaku dekat wanita South Africa, berlaku dekat wanita Caucasian women, berlaku dekat wanita di Malaysia, wanita Asia. Jadi ada perbezaan sedikit antara wanita-wanita yang mengalami kanser payudara menurut geografi mereka masing-masing lah. Jadi apa yang saya nak ketengahkan kat sini adalah, yes, kita sedar kanser payudara tu most common among Malaysian women and also women in the world. But among Malaysian women, kita ada kanser payudara yang lebih penting untuk kita ketahui sebab dia dialami oleh wanita-wanita yang lebih muda daripada wanita-wanita di sekitar dunia lah. So kita mengatakan mengenai wanita seperti Elia yang masih berumur 30-an ketika beliau mengalami kanser payudara. Jadi kita harus terapkan kesedaran tu lebih awal. Mungkin pada umur 20-an dah kena tahu how to do breast self examination. Dah kena tahu adakah mereka ada family history, ada dalam keluarga mereka yang mengalami kanser payudara. Dah kena tahu siapa untuk jumpa jika mereka merasa ketulan, ada lelehan di nipple. Jadi these are the things that saya nak highlight today. Okey. Ini juga saya rasa knock-knock yang bukan saja mengutuk anda penonton tapi untuk diri kita sendiri. Sama-sama kita tahu tentang bagaimana kita nak menjaga diri kita dan bagaimana cara untuk kita mengelakkan daripada diri kita ini bila dah didiagnos itu di peringkat yang lebih awal. Okey. Ilya, mungkin kita boleh kongsikan juga pengalaman Ilya pada hari ini untuk kita manfaatkan bersama dengan penonton ketika mula didiagnos mempunyai kanser payudara berusia 32 tahun. Dan untuk makluman penonton, ketika itu Ilya sedang mengandungkan ataupun hamil anak yang ketiga. Kalau boleh kita kongsikan serba sedikit kepada penonton proses pengalaman Ilya, bagaimana pada mulanya Ilya didiagnos menghidapi kanser payudara. Saya first diagnosed with cancer pada tahun 2018 Julai. Waktu tu saya umur 32 tahun. Dan 5 bulan, mengandung 5 bulan waktu tu. Sebelum saya mengandung lagi, saya dah rasa ada ketulan di payudara. Tapi waktu tu saya sedang menyusukan anak nombor 2. So, waktu ada ketulan tu, saya ingat macam, ni bengkak susu je kot. So, saya tak buat check up ke apalah. So, saya macam biarkan je. Selepas tu, shortly after that, saya perasan saya mengandung, dah masuk bulan kedua, ketiga, keempat, saya perasan ketulan tu membesar tau. Dia tak sakit, tapi dia macam rasa tak selesa. So bila macam saya nak mengiring tidur sebelah kiri ke, dia macam rasa tak selesa lah. So saya concern, saya terus bagi tahu gynae saya. Saya cakap, doktor ni bengkak susu ke apa? So dia buat pemeriksaan pada payudara saya. Kemudian dia pun rasa concern. Dia cakap, Elia, ini bukan bengkak susu ni, dia cakap. So dia kata, apa kata saya hantar awak buat ultrasound. So saya terus dihantar untuk buat ultrasound. Even the sonogrammer buat ultrasound, buat scan pada payudara saya, dia pun rasa macam ni macam ada sesuatu yang tak kena lah. So dia pun cakap, Elia, you know what, saya akan hantar awak pergi ke breast surgeon because dia lebih tahu apa nak buat. Mungkin waktu tu diorang dah detect lah, tapi dah agak lah mungkin. Waktu tu saya masih blur sebab saya memang tak sangka saya akan ada kanser payudara lah pada waktu tu. So saya masih macam macam cool lagi lah. So it won't happen to me. Ya, doktor. Sebab waktu tu memang tak terlintas mengandung, takkan ada kanser kan. So saya terus jumpa dengan breast surgeon. Kemudian dia terus macam buat biopsi untuk dapatkan sampel nak tahu ada kanser ke tak. So 2 hari selepas tu saya dapat result. Lepas tu dia confirmkan, dia cakap, Elia, you memang ada kanser payudara. Okey. Sebelum saya nak tanya Ilya tentang bagaimana reaksi Ilya bila doktor memberitahu bahawa Ilya mempunyai kanser payudara di sebelah kiri.
di sebelah kiri. Di usia kehamilan ketika itu baru 5 5 bulan. Okey, saya nak tanya kepada doktor dulu. Ini yang kita cakapkan tadi. Doktor katakan kesedaran. Kita baca, kita tahu, kita biasa dengar. Tapi kita selalu rasa bahawa dalam 27 rakyat Malaysia, seorang berpotensi untuk mempunyai kanser payudara. Tapi kita selalu rasa, bukan saya tu. Mungkin mereka yang berusia 50 tahun ke atas dan sebagainya. Faktor umur juga mungkin membuatkan Ilya rasa di peringkat awal ada ketulan dan sebagainya, itu bukan tanda-tanda awal kanser payudara. Jadi doktor, ini yang kita nak kongsikan kepada penonton bahawa wanita di peringkat umur yang muda juga berpotensi dan juga berisiko tinggi mempunyai kanser payudara. That's right. Sebab kalau kita tengok kita punya National Cancer Registry kebangsaan, latest one is from 2012 to 2016 lah. Jadi daripada data ni kita boleh tengok umur wanita yang terbabit lah dengan kanser payudara. So you will dapat daripada seawal-awal 18 dan ke atas. So kalau kita tengok kita punya registry wanita di Malaysia ni, dalam 1/3 daripada kalangan wanita di Malaysia ni berada dalam lingkungan umur yang kita panggil reproductive age, umur yang mereka boleh mengandung lah. So yang itu. So kalau kita tengok graf, bila insiden kanser payudara start to naik lah, daripada umur macam 24 dan ke atas, dan dia akan peak pada lebih kurang umur 40-an macam itulah. 24 ke atas. 20 start to meningkat, start to naik lah the graph, okey. Jadi kalau kita look at any of us, kita berada, kalau kita berumur 30-an macam tu, pada ketika itu kita tengah sibuk dengan kerja, kita ada anak, kita tengah, mungkin kita baru belajar, dan kita takkan terfikir that is the time that the cancer ada peluang untuk kanser datang lah. Kita baru nak mulakan kehidupan. Tapi itulah actually the statistics kat Malaysia ni, whereby memang pada ketika itu umur yang memang wanita di Malaysia boleh mendapat kanser. Pada ketika itu juga mereka boleh mengandung. Lepas tu juga diorang selepas ada kerja umur 30-an, mereka baru nak berkahwin, dan masa tu juga baru nak dapat anak. Dan kita tahu kanser payudara, salah satu daripada sebab-sebab faktor-faktor yang promote kanser payudara berlaku adalah tidak mempunyai anak yang ramai ataupun mendapat anak pada usia yang lewat. So the reason tu dia match lah. Okey, ada debaran di situ untuk saya. Dan juga mungkin penonton-penonton yang sedang menonton ketika ini. Okey Ilya, kita kembali kepada Ilya. Apabila selepas 2 hari membuat biopsi dan kemudian diberitahu oleh doktor bahawa Ilya ketika itu menghidap kanser, reaksi Ilya dan suami ketika itu? Dia macam macam-macam perasaan ada. Macam tak boleh nak cakap exactly, tapi obviously ada rasa sedih, terkejut, terkedu. Memang macam tak tahu nak cakap apa waktu tu. I think I remember saya ada tanya doktor, adakah saya akan mati? Sebab I mean at that time saya ada macam ilmu yang tak banyak pasal cancer. So bila saya tahu pun saya tengok movie or tengok iklan. Kita. Kan. So kita tak tahu. So saya akan relatekan kanser tu, dia akan mati. So obviously doktor cakap saya bukan Tuhan untuk menentukan awak akan mati. I mean everybody will die. So itu reaksi saya pada waktu tu. So saya sedih lah. I mean saya bagi tahu suami, semua bersedih dengan saya. Saya mengambil masa untuk menerima hakikat pada waktu tu, tapi selepas tu I think tak adalah lama sangat. I mean sedih, masih lagi rasa macam sedih, tapi saya rasa saya kena macam bangkit. Saya kena bangkit sebab saya ada 3 orang anak kecil. So mereka kekuatan saya. So I know that saya memang kena macam I have to live. Saya kena hidup. I have to fight untuk diorang. I want to see them grow, kan? Okay. So, yeah. Saya suka semangat ni. Kali pertama saya jumpa Ilya di luar tadi pun, ada semangat yang cukup positif yang dibawakan oleh Ilya ni sendiri. Ketika diagnosis ketika itu, stage berapa? Waktu tu doktor kata stage 2, tapi lama-kelamaan bila saya buat mastectomy, baru saya dapat tahu saya dah stage 3. Okey. Bila kita cakap tentang kanser payudara dan juga kehamilan ini, doktor, ini mungkin jarang-jarang didengar oleh penonton-penonton kita. Kalau Ilya boleh kongsikan, bila dah didiagnos mempunyai kanser ketika itu, masih lagi hamil 5 bulan, apa perancangan untuk memastikan kesihatan bayi dalam kandungan dalam masa yang sama untuk terus meneruskan rawatan Ilya? Okey, waktu tu like I said sebelum ni, saya ada ilmu yang tak banyak pasal kanser, tapi
saya dapat nasihat daripada kawan-kawan, keluarga. Dia cakap, dengar cakap doktor. Sebab kita tak tahu apa-apa kan. So, saya berjumpa dengan Dr. Mastura. So, dia... waktu tu saya percaya pada Dr. Mastura. Sebab saya ada ilmu yang sedikit, jadi saya kena percaya pada doktor. Because diorang lebih tahu kan. Dia pakar. Bukan Dr. Google. Ya, so saya jumpa Dr. Mastura, and then Dr. Mastura bagi tahu saya, cakap Elia, you kena buat chemo right away. So waktu tu pun saya blur juga. Saya macam, boleh ke buat chemo waktu mengandung ni? Saya tak setuju right away lah waktu tu. Saya macam fikir dulu. Saya bincang dengan keluarga, dengan suami. Lama-lama saya macam, Dr. Mastura dah yakinkan saya. Dia ada buat kajian. I remember. Dia ada buat kajian waktu dia kerja dengan PPUM. Cancer in pregnancy. Jadi... semua bayi yang ibu mengandung lahirkan, semua bayi yang dilahirkan, alhamdulillah semua sihat kan, doktor? InsyaAllah, yes. So waktu tu saya macam yakin lah. Saya yakin, okeylah saya buat je kemoterapi. Okay. Waktu tu memang redha dan tekad. I tak nak fikir panjang. So saya macam, okey, saya buat je kemoterapi. So saya ada buat 4 cycle kemoterapi sampailah tiba masa untuk anak saya beranak. Cukup bulan. Alhamdulillah. Anak saya lahir pada 37 minggu, cukup bulan. Lahir secara normal tapi kena induce. So baby sihat, alhamdulillah. Dia sihat dan sempurna. 2 tahun ni. Besok dia 2 tahun. Happy birthday in advance, baby. Okey. Doktor, ini juga menjadi ketakutan dalam ramai kalangan wanita, sama ada jika mereka didiagnos sebelum mendirikan rumah tangga ataupun dalam tempoh kehamilan. Mereka risau kalau mungkin mereka tak berpeluang untuk mendapat zuriat, melahirkan zuriat dan sebagainya. Apatah lagi bagi mereka yang mungkin didiagnos ketika dalam proses kehamilan. Inilah kadang-kadang kita, macam Ila cakap tadi kan, kita dengar tapi tak tahu. Kadang-kadang kita rujuk netizen, kita rujuk doktor Google kita kan, tanpa kita berjumpa dengan doktor. Apa yang kita perlu faham rawatan kemoterapi dalam tempoh usia kehamilan 5 bulan ini yang tidak langsung memberi sebarang kemudaratan kepada bayi, doktor? Okay. Sebenarnya efek kemoterapi kepada bayi adalah bergantung kepada tahap kehamilan tu. Jadi kalau sesiapa pesakit pun, jika mereka berada pada trimester yang pertama, kita tak akan offer kemoterapi pada trimester pertama sebab pada ketika itu organ bayi tu masih dibuat, masih tengah dibuatlah. Dalam proses pembesaran. Dalam proses organ tu dijadi, formation of organs lah. So selepas tu bila mereka masuk trimester yang kedua, which is dalam lebih kurang 14 minggu ke atas, sampailah lebih kurang 36 minggu sebelum mereka, 36 minggu tu macam dah nak bersalin lah. Jadi antara 14 minggu kepada 36 minggu, pada ketika ini organ bayi ni akan membesar. Jadi dia dah buat, formation has been done, but it's just to grow. Okay. So pada ketika ini memang studies dan sebelum ni memang mengatakan memang actually selamat untuk kita berikan rawatan kemoterapi pada ketika duration ni lah, daripada 14 minggu sampai 36 minggu. Kemudian kita akan stop. So ada study yang dibuat sebelum ni, sebab cancer in pregnancy ni tak common. Jadi study yang dibuat sebelum ni banyak yang mengatakan kalau kita bagi rawatan pada ketika ini boleh menyebabkan macam air ketuban kurang ataupun bayi tu premature, jadi premature delivery lah, ataupun ada macam problem dengan heart ke apalah. Tapi the latest development mengatakan benda-benda ni bukan sebab kemo, tapi disebabkan bayi tu dilahirkan pramatang. Maksudnya kalau mereka macam panik lah. So panik, so deliver the baby cepat-cepat dan sebab nak start treatment. Actually they don't have to do that. So sebabkan bayi pramatang tu yang menyebabkan masalah-masalah ni lah. So latest researchers cakap it's actually okay if you do it well. The next thing that is yang also equally important adalah pasukan yang mengendalikan pesakit. Tidak ada seseorang pesakit yang dirawat oleh seorang doktor sahaja. Doktor tu dengan pasukan dia, nurses, doktor pakar bedah, pakar gynae yang kena follow through the baby, together dengan kami juga follow through the patient punya respon, dan surgeon juga. So kami together design macam mana kita nak, what is the sequence of treatment lah for the patient. Perancangan, yes, perancangan dia. And kalau ada apa-apa changes dalam pada perancangan tu, all these heads will come together juga untuk deliver optimum result for the mother and also the baby. So itu memang something yang
quite kukuh lah saya akan rasa. Saya rasa. Saya kira ini apa yang dikatakan oleh doktor ini juga memberikan satu sinar baharu, harapan dan juga keceriaan bagi mereka yang sedang menonton ketika ini yang mungkin mengalami masalah yang sama seperti Ilya, bahawa sebenarnya masih ada sinar dan juga harapan untuk mereka terus meneruskan kehamilan, juga untuk meneruskan kehidupan yang akan datang. Doktor, ini bukan perkara yang baru, ini satu isu yang tabu. Kadang-kadang dalam kalangan kita ini, ada dalam kalangan penonton ataupun masyarakat yang dah tahu mereka ada tanda-tanda awal ataupun mungkin dah tahu ataupun dah didiagnose. Tapi mereka, kalau kita cakap tentang payudara ini, mungkin malu untuk kita katakan. Tapi hakikatnya, itu aset yang berharga bagi wanita. Apatah lagi bagi yang dah mendirikan rumah tangga. Mereka takut kalau perlu melalui proses mastektomi dan sebagainya, takut suami tak sayang, dah tak cantik, tak cinta dan sebagainya. Ini yang harus kita perbetulkan kepada masyarakat kita. Tanda kasih, sayang dan cinta bukan terletak di payudara tetapi pada kesihatan isteri itu mungkin. Betul. Sekarang kalau kita sudah tiada lagi, kalau kita sudah tiada lagi di dunia ini dan whether we have a breast or not, bila kita meet our creator, saya rasa itu yang lebih signifikan kot. Tapi actually, orang awam kena tahu bahawa pertama sekali kalau kita dapat kesan ketulan di payudara itu pada peringkat awal, dan kita tak perlu lose kita punya breast. Kita boleh buat surgery yang simple yang mana kita boleh conserve payudara kita. Kalaulah kita didiagnose pada peringkat yang lebih lanjut yang mana mungkin tak boleh buat surgery yang baik yang dapat conserve the breast, tapi kita boleh lakukan perancangan. Maknanya kita boleh bagi kemoterapi terdahulu, kecilkan ketulan itu ataupun hilangkan dia dan boleh membuat rawatan surgery yang masih boleh kekalkan bentuk payudara itu. Dan kita juga ada pembedahan rekonstruktif yang mana breast surgeon dan plastic surgeon together, mereka buat pembedahan untuk reconstruct the breast. Jadi taklah kita tak ada, kita buat macam mastectomy and just a flat chest kan. So innovation dalam kanser ni dah berlaku dengan sangat bagus dan sangat menyeluruh, dan pesakit harus tahu benda itulah dan come forward and discuss kan, bincang dengan doktor. Pakar. Dan jangan pergi doktor Google ataupun tanya kawan, kerana setiap orang tu berbeza. So kalau you have the ability untuk berjumpa dan berbincang, you akan tahu ada banyak cara lah untuk rawat supaya you dapat benda yang optimum. You still conserve your breast, for example, you still get your life, you still get your quality of life, and maybe kalau orang yang macam pregnant, the baby is still delivered healthily and pesakit itu dapat terus hidup untuk menjaga anak itu. Okey. Dan apa yang doktor katakan ini sememangnya mungkin merupakan satu informasi yang baru bagi sesetengah orang. Tapi Ilya, kalau kita lihat bukan saja rawatan, berjumpa dengan doktor, tetapi sokongan daripada suami, keluarga, orang sekeliling itu juga amat penting bagi memastikan kesejahteraan dan juga kesihatan Ilya terus berpanjangan. Mungkin boleh kongsikanlah juga kepada penonton betapa pentingnya insan-insan di sekeliling kita ni untuk terus mendukung dan menyokong kita bila kita ditimpa kesusahan. Bagi saya, orang yang paling penting adalah memang keluarga lah. Macam suami saya tak pernah putus menyokong saya. Dia tak pernah miss my appointment. He's always there. He never left me. So saya agak bertuah lah untuk ada sokongan macam tu. Ibu bapa saya, ibu mertua saya, kalau macam saya pergi treatment untuk buat kemoterapi dan sebagainya, anak-anak tu nanti mertua saya jaga. So kawan-kawan pun macam sometimes pesakit kanser ni diorang macam saya dan yang lain lah, macam our emotional ada yang ups and downs. So macam saya memang ada emotional yang macam very emotional, rasa macam sedih dan sebagainya. So kawan-kawan sentiasa ada macam untuk support saya, memberi kata-kata semangat. So saya agak bertuah lah dengan support yang macam tu. Not just that, macam doktor agak very supportive. Kadang-kadang financially, bila saya macam nak buat rawatan, ada kadang-kadang kanser rawatan agak mahal kan. So saya agak bertuah, zakat ada membantu. Kadang-kadang kita tak minta pun, kadang-kadang ada kawan-kawan yang macam hulurkan bantuan. So alhamdulillah, saya agak bertuah lah dari segi itu. Bersyukurlah. Ya. Doktor, di penghujung perbincangan kita ini, kalau kita lihat daripada awal tadi, pentingnya kesedaran bagi mereka yang muda di Malaysia ini. Ada rawatan-rawatan
teknologi terkini yang diberikan. Tetapi kalau kita nak rangkumkan dan rumuskan, doktor, apa yang perlu diketahui oleh penonton-penonton wanita hari ini tentang kanser payudara ini dan betapa pentingnya juga selain daripada rawatan ini, sokongan ataupun support system daripada orang-orang di sekeliling, doktor. Right. Okay. So I think kalau untuk buat satu kesimpulan lah rumusan, yang pertama adalah kesedaran di kalangan wanita tu has to be within you lah. Maknanya kita sedar, okay, so saya sedar saya mungkin boleh dapat kanser payudara in my whole lifetime. Okay, apa yang saya perlu buat? So saya perlu jaga saya punya berat badan. Okay. Sebab obesity increases the risk of cancer. Second, saya ambil healthy diet. Okay. Tiga, saya kena physically active. Maknanya saya exercise, saya kena be physically active lah. Okay? Nombor 4, saya tak merokok dan tak minum arak. Dan kelima adalah saya melalui ujian saringan pada ketika usia saya sesuai untuk buat ujian saringan itulah. Contohnya, doktor? Contohnya kalau pada umur 40, kita boleh start buat mammogram. Kalau pada diorang yang mungkin mempunyai family history, mungkin pada usia yang lebih muda, umur 30-35, mereka boleh dah berjumpa dengan pakar payudara, breast surgeon, atau boleh buat ultrasound maybe. Tapi umur 40 ke atas baru mammogram lah. Itu contoh. Dan daripada itu, adakah ada benda-benda lain yang saya boleh buat untuk mengurangkan risiko saya dapat kanser lain-lain selain daripada payudara? Macam saya boleh ambil vaksin. Saya boleh ambil HPV vaksin untuk kanser cervix. Okay? Saya boleh ambil hepatitis B vaksin. So these are the things that we can do, while we are kesedaring, menyedari ada mengenai kanser payudara. And I think to add to that is actually kita support all the efforts mengenai kanser payudara. Macam what you are doing today. You actually ask her and ask me to speak about this and increase awareness kat luar sana lah. So macam macam Elia cakap, kawan-kawan membantu. So bukanlah kat Facebook tulis, okay, Alhamdulillah, moga baik. Bukan macam tu je. But must be effort dari segi perbuatan. Sama ada menyalurkan more maklumat, yang betul. Yes, yang betul, dan juga support the cause. Either is by money, is by physical, kan? Macam tu. So that is something that I think the masyarakat should know. So kita sedar, everyone bersedar sebab we are also doing it for others. InsyaAllah. Saya kira dia bukan satu perjalanan yang singkat. Ia merupakan perjalanan yang panjang juga, dan orang putih kata along the journey tu kita memerlukan banyak sokongan, banyak informasi, dan insyaAllah sama-sama kita dapat mengharungi perjalanan tersebut. Macam Ilya hari ini telah pun berjaya mengharunginya, insyaAllah. Kita doakan semoga terus sihat dan dapat terus baby birthday esok pun terus sihat, insyaAllah. Okey, kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ilya Sherwani Ahmad yang sudi berkongsi pengalaman Ilya bersama dengan kami di Wanita hari ini, dan juga kepada Dr. Mastura Mak Yusof selaku pakar onkologi klinikal daripada SJMC ini yang berkongsi walaupun dalam waktu yang singkat tapi maklumat-maklumat yang begitu padat dan juga bermanfaat kepada penonton, insyaAllah. Semoga sama-sama kita terus dapat kesedaran tentang kanser payudara ini dan juga kanser-kanser lain di Malaysia, dan terus menjaga diri kita dengan mengamalkan kehidupan yang sihat, insya-Allah. Kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan Lan Solo dan juga Aina Abdul. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini seperti yang dijanjikan awal tadi. Sekarang ni saya nak bersama dengan idola saya dan bakal menjadi idol anda di Vocalmania. Kita bersama dengan Aina. Apa khabar, Aina? Kau baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga Lan. Saya. Solo. Betul. Isterinya di sana berdua. Ya, dua. Okey, jadi kita nak kongsikan tentang program terbaru daripada TV3 yang menampilkan beberapa artis terkenal tanah air. Jadi kalau cakap tentang Vocalmania ni lah kan, mungkin Aina lah dulu kita nak tanyakan, apalah perasaannya ketika awal-awal dilamar? Bukan dilamar yang itu, tetapi dilamar untuk menjadi salah seorang idol untuk rancangan Vocalmania ni. Sebenarnya waktu dapat call tu, Aina ingat Aina dalam grup rookie. Sebab Aina pun baru lagi. Okey. Tapi bila TV3 kata, Aina awak akan dalam idol tau. So Aina happy and rasa sangat bertuah sebab Aina rasa banyak list diorang untuk diorang call and tanya. Tapi Alhamdulillah kat mana saja pun grup yang Aina berada, for me, Aina rasa happy because TV3 is very close to me lah. Alhamdulillah. Since the beginning of my career until sekarang. So, Aina hope this program akan meletup
because it's a new program dekat Malaysia. Okey, kalau boleh saya nak kongsikan juga kepada anda penonton. Tadi Aina ada sebut rookies kan? Rookies ni adalah mereka penyanyi-penyanyi amatur yang sebenarnya akan bersaing dengan idol-idol ini yang terdiri daripada artis-artis terkenal tanah air termasuklah Lan. Wow. Okey. Lan, dah jadi idol kan, diletakkan satu level yang lebih tinggi. Jadi berasa berdebar tak? Sebab bukan saja nak kena bersaing dengan idol yang lain yang dah memang tahu kehebatannya, tetapi dengan rookies, peserta-peserta yang dipanggil rookies ni, kalau menang okey Lan. Kalau tiba-tiba minggu tu terkucil lah macam mana? Pening. Okey, actually itu adalah salah satu penghormatan yang diberikan oleh TV3 terhadap saya sendiri, Lan Solo. Okey, dan selain pada itu memang kalau ikutkan bila dapat satu tawaran untuk menerima menggalas tanggungjawab ni, rasanya memang mula-mula tu rasa macam nak demam juga. Sebab kita nak kena fight dengan semua rookies yang memang kita tak tahu kewujudan dia yang macam mana, persaingannya, kekuatannya di mana. So benda-benda macam itu memberi satu cabaran buat kita orang. Pada awalnya rasanya kita disediakan idol ni diadakan untuk memberi cabaran kepada mereka. Okey. Tapi bila kita lihat balik bendanya secara apa, tanpa pengetahuan kita dengan siapa yang kita akan bersaing. Tak tahu langsung. Kita tak tahu langsung. So bagi kita orang itu adalah satu cabaran balik pada kami. Okey, memang cabaran ni untuk Lan dan juga Aina lah kan. Kalau Lan ada kekuatan Lan sendiri, kalau Aina memang terkenal dengan kekuatan vokal Aina sendiri kan. Dan kalau kita lihat sekarang banyak je selain BBNU ataupun pendatang-pendatang baru, kalau kita tengok kat TikTok lah, media sosial dan sebagainya, ada vokal-vokal yang sangat mantap juga. Yes. Takut tak kalau lah saing-saing dik? Macam mana tu? Kalau sebenarnya Aina sendiri akan takut, tapi kalau kita orang dapat pula partner yang memang kita boleh klik on stage, bagus untuk performance tu. Tapi kalau dia menang, kita kalah ke apa ke, it's okay, itu adat pertandingan. Okey, saya suka sikap positif yang ada pada Aina ni. Tapi Lan, dari segi persediaan pula kan, kalau nak masuk pertandingan mesti kena ada persediaan. Kalau kebiasaannya sebelum ni Lan dah sampai level dah masuk ke AJL dan sebagainya, kan persediaannya tentu berbeza. Tapi untuk pertandingan ni juga pula persediaan Lan tu macam mana? Persediaan daripada saya sendiri, dia lebih kepada performance lah, konsert lah setiap minggu sebenarnya. Apa yang kita boleh bagi, yang ada pada diri tu kita akan lontarkan sehabis baik, 200%. Contohnya, sebab kita kalau boleh nak memberikan yang terbaik, nak memberikan satu cabaran supaya ini program format baru begini dia boleh memberi satu impact yang terbaik untuk rookies juga. So diorang akan mengangkat level diorang ke arah yang lebih baik lagi. Okey. Saya suka apa yang Lan katakan tu. Bagaimana ini sebenarnya juga memberi satu cabaran kepada pendatang baru untuk mewarnai industri seni tanah air. Mungkin Aina dan juga Lan boleh kongsikanlah juga bagaimana kalau anda lihat program ini secara tak langsung juga dapat membantu menghidupkan, menceriakan lagi industri hiburan tanah air. Macam Aina rasa sekarang ni dengan keadaan sekarang, pandemik yang semakin grow, so I think all of us need a change need a new entertainment. It can bring good entertainment untuk family kat rumah yang melihat, sebab kita orang sendiri sebagai penyanyi, kita orang tak ada show kat luar dah. So this is a good platform untuk kita orang appear every week, hiburkan family, hiburkan semua orang. So it's a good change. Okey, yang penting duduk dekat rumah, tak payah keluar bila perlu je boleh tonton Vokal Mania. Yes. Lan, kenapa penonton-penonton seluruh rakyat Malaysia perlu menonton program terbaru Vokal Mania ni? Okey, dah terang lagi bersuluh cik. Format dia pun dah menarik, lain dan sesuatu yang baru untuk program baru yang TV3 tampilkan, dan bagi saya ia sesuatu pertandingan battle yang cukup positif untuk semua pihak. Di mana keluarga pun boleh sambil cakap berkumpul, mengeratkan silaturahim dalam isu pandemik sekarang ni kan. So samping tu boleh berhibur. Disokong rookies ataupun idol yang mana satu. So dia orang akan sambil kat rumah tak spanduk, upload kat media sosial. Hashtag Vokal Mania. Betul, setuju. Okey, alright. Okey, itu daripada Lan, dan Aina mungkin anda boleh kongsikan juga kepada penonton secara ringkasnya kenapa mereka wajib tonton Vokal Mania ini. Okey. Kenapa? Kerana kita ada, selain daripada 4 idol ni, kita ada 24 rookies yang sangat berbakat, yang some of them Aina memang kenal sebab kita memang kawan. Dan gandingan macam ni
korang tak akan jumpa kat program lain. Wow. Okey. Yes. Itu dia. Jangan lupa untuk saksikan Vokal Mana yang akan bermula pada minggu ini. Sabtu ini. Okey. Terima kasih Aina. Terima kasih Lan. Tapi Lan, kita dah datang, tak bolehlah tak nyanyi. Kita nak warm up dulu. Kita nak tengok persediaan Lan menjelang hari Sabtu nanti sebagai seorang idol. Nak persilakan Lan untuk berkongsi lagu bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Okey, dengan tajuknya Seragam Hitam. Hitam, silakan. Sama dan serupa. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung siaran untuk siaran 22 Oktober 2020. Diharapkan apa yang telah kami kongsikan dari awal siaran sampailah ke hujung ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat yang berguna untuk sama-sama kita jadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah hendaknya. Dan sekali lagi kami nak ingatkan diri kami sendiri dan juga anda yang sedang menonton ketika ini, khususnya bagi anda yang berada di kawasan PKPB, ikut SOP yang telah pun ditetapkan, dan buat seluruh rakyat Malaysia, sama-samalah kita berjuang untuk terus memutuskan wabak COVID-19 ini. Dan kalaulah anda perlu untuk keluar rumah, jika berkeperluan, pastikan anda memakai pelitup muka. Dan kalau pakai pelitup muka tu, pastikan anda pakai pelitup muka yang sesuai. Maksudnya pelitup muka 3 layer ataupun 3 lapis, yang mana amat pentinglah untuk kita pakai pelitup muka, cuci tangan dengan sabun, dan kalau kita keluar pastikan kita juga bawa hand sanitizer, dan janganlah pegang barang-barang yang tak perlu ataupun tempat-tempat yang tak perlu. Yang paling penting sekali, kita kena jaga kebersihan, jaga diri kita. Dengan ini sahaja caranya untuk kita
kita terus memerangi pandemik COVID-19 ini. Tapi satu lagi nak ingatkan, yang paling penting sekali kita kena ingat tahu, jaga penjarakan fizikal kita. Jangan berborak rapat-rapat, jangan orang kata nak berborak dengan kawan rapat pun janganlah sampai kurang daripada 1 meter. Kena jaga diri kita. Ingat tahu, saya ingatkan diri saya dan juga anda penonton di rumah. Okey, esok kita akan kembali lagi bersama dengan wanita hari ini. Topik yang cukup menarik khususnya bagi pasangan yang dah pun mendirikan rumah tangga. Bagaimana cara untuk mengembalikan kepercayaan pasangan? Kadang-kadang kan ada tertipu sikit, ada tersakitkan hati sikit, ada yang merajuk lama-lama. Esok kami nak kongsikan kepada anda bagaimana cara dan tips untuk mengembalikan semula kepercayaan pasangan anda. InsyaAllah kami akan terus bersama dengan anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya.